Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan IPG Kampus Tun Hussein On akan membentangkan mengenai pelan pembelajaran bermakna dalam pelaksanaan KPPB di bawah Jabatan Pendidikan Islam IPG Kampus Tun Hussein On. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Siti Nur Akilah binti Sabri, Aliasha Nur Nadia binti Sahizam dan Siti Nur Ain Atira binti Muhammad Nasir. Kami telah dibimbing oleh Ustazah Asma' Nabiha binti Abdul Rahman. Sebanyak 4 kursus yang terlibat untuk dilaksanakan secara interdisiplinari dalam kumpulan KPPB ini, iaitu PIMK 3052, Seni dalam Pendidikan, EDUP 3053, Murid dan Pembelajaran, PIMK 3043, Pengajian Akidah dan PIMK 3033, Pengajian Sirah. Slide ini memaparkan RMK yang terlibat dalam pelan pembelajaran bermakna KPPB. Terdapat 3 hasil pembelajaran kursus yang telah digariskan dalam PIMK 3052 iaitu Seni dalam Pendidikan. Yang pertama adalah menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas elemen seni dalam pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui sumber rujukan yang terkini. Kedua, menilai aktiviti seni visual, muzik, pergerakan dalam pengkhususan pendidikan Islam secara bertulis. Dan yang ketiga adalah mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan menggunakan kit persembahan bagi pendidikan Islam di sekolah rendah. Manakala bagi EDUP 3033 iaitu Murid dan Pembelajaran, terdapat 2 hasil pembelajaran kursus yang telah digariskan iaitu menganalisis teori-teori pembelajaran dan model pengajaran serta implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Dan yang kedua adalah membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Seterusnya bagi pengajian akidah iaitu PIMK 3043, satu-satunya hasil pembelajaran kursus yang digariskan adalah membincangkan isu-isu penyelewengan akidah dalam kehidupan melalui pembentangan. Dan HPK yang terakhir adalah bagi subjek pengajian sirah PIMK 3033. HPK yang dinyatakan di sini adalah menghubungkan kepimpinan Rasulullah SAW dengan profesi perguruan. Slide yang seterusnya ialah berikut merupakan gambaran interdisiplinary yang berlaku bagi KPPB yang kami laksanakan yang mana ia melibatkan 4 kursus iaitu Seni dalam Pendidikan, Murid dan Pembelajaran, Pengajian Akidah dan Pengajian Sirah. Slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan the big idea. The big idea untuk KPPB kami ialah menjadikan siswa-siswa guru sebagai mudaris, murabbi, muaddib dan mursyid. Mudaris merujuk kepada pendidik yang bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada padanya bagi membina pemikiran rohani, emosi, jasmani dan sosial dalam diri murid. Manakala murabbi pula merujuk kepada pendidik yang sentiasa bersedia untuk memimpin, memperbaiki serta mentadbir. Dalam hal ini, pendidik sentiasa menyayangi dan menasihati serta membimbing dalam pembentukan sahsiah murid. Seterusnya, pendidik yang mudaris pula merupakan individu pendidik yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap peribadi dan kehidupan pelajar. Dan akhir sekali ialah mursyid, yang mana mursyid merujuk kepada pendidik yang menunjukkan jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada murid. Keempat-empat M ini sangat penting dan perlu ada dalam diri dan jiwa seorang guru supaya kerana ia merupakan tonggak kemenjadian murid. Slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan soalan-soalan penting. Berikut merupakan soalan-soalan penting yang digunakan untuk menjayakan KPPB yang melibatkan 4 kursus yang telah dinyatakan. Seterusnya ialah urutan tugasan KPPB yang menggabungkan keempat-empat kursus adalah seperti berikut. Pertama ialah ulasan kritis dan penulisan yang melibatkan 3 kursus iaitu Murid dan Pembelajaran, Seni dalam Pendidikan dan Pengajian Akidah. Dalam tugasan ini, pelajar perlu menganalisis teori-teori pembelajaran dan model pengajaran dan kemudian menyesuaikan teori-teori tersebut dengan implikasi terhadap PDP dalam bilik darjah. Selain itu, membentangkan perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan strategi dan kaedah pengajaran masa kini. Seterusnya, menjelaskan teori pembelajaran
konsep asas dan unsur seni dalam pendidikan dalam proses PDP. Dan akhir sekali membincangkan isu-isu penyelewengan akidah yang terdapat dalam aktiviti pengajaran yang telah direncanakan. Kemudian tugasan seterusnya ialah tugasan pembentangan kumpulan yang melibatkan hubung kait 4 kursus iaitu ketiga-tiga kursus yang dinyatakan sebentar tadi dan pengajian sirah. Tugasan pembentangan ini merupakan kesinambungan daripada tugasan penulisan yang telah dilaksanakan. Dalam tugasan ini, pelajar dikehendaki untuk membentangkan bagaimana aktiviti seni dalam pendidikan yang dirancang berfungsi. Dalam masa yang sama, ia perlu dikaitkan dengan penyelewengan akidah dan kepimpinan Rasulullah SAW dalam profesion keguruan. Tugasan yang ketiga ialah laporan reflektif, yang mana tugasan ini hanya melibatkan satu kursus sahaja iaitu seni dalam pendidikan. Dalam tugasan ini, pelajar akan menilai aktiviti seni dalam pendidikan yang melibatkan seni visual, muzik dan pergerakan secara bertulis. Penilaian yang dibuat adalah berdasarkan maklum balas yang diterima daripada pensyarah-pensyarah dalam tugasan pembentangan yang telah dilaksanakan. Akhir sekali ialah tugasan keempat, yang mana tugasan ini ialah melibatkan satu kursus sahaja iaitu seni dalam pendidikan. Dalam tugasan ini, pelajar akan menghasilkan sebuah kit persembahan yang berkesan untuk digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan penilaian yang dibuat dalam tugasan 3. Kit ini dilaksanakan secara individu tetapi dipersembahkan secara berkumpulan dalam satu persembahan pentas untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Slide yang seterusnya ialah berkaitan dengan sinopsis hasil pentaksiran. Pada akhir pentaksiran berterusan semua kursus, pelajar dapat mempersembahkan satu persembahan pentas, aktiviti pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam yang menggabung jalankan semua kemahiran unsur seni visual, muzik dan pergerakan berdasarkan konsep serta prinsip teori pembelajaran dan model pengajaran yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3033 dan PIMK 3052. Hasil maklum balas pembentangan berkaitan pendekatan kaedah dan strategi pedagogi masa kini dan isu berkaitan pelanggaran akidah yang mungkin timbul dalam PDPC serta hujah profesional keguruan di zaman Rasulullah SAW. Ianya telah ditulis dalam laporan reflektif PIMK 3052. Seterusnya, daripada cadangan penambahbaikan dan pengubahsuaian yang ditulis dalam laporan reflektif tersebut, pelajar menggunakannya bagi membina kit persembahan untuk digunakan dalam persembahan akhir. Seterusnya, jadual yang dipaparkan menunjukkan garis masa pentaksiran di mana setiap tugasan yang telah selesai, pelajar dan pensyarah akan mengadakan satu sesi perjumpaan untuk memberikan feedback atau maklum balas yang diadakan di antara dua belah pihak. Ini merupakan hasil kit pembelajaran kami yang telah kami hasilkan. Pertama ialah lebuhraya makanan, di mana lebuhraya makanan ini dihasilkan berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 2 iaitu topik adab makan. Kedua, kita boleh lihat ini merupakan kit diorama peristiwa kelahiran Nabi ataupun PKN, di mana kit ini dihasilkan berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 1 iaitu topik sirah peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketiga ialah kit komet gergasi kepribadian Muslim, di mana ia dihasilkan berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 5 iaitu Rasulullah sebagai pemimpin agung. Kemudian di bawah itu kita boleh lihat terdapat beberapa rajah yang menunjukkan video, serba sedikit video berkaitan cara untuk menggunakan kit-kit tersebut. Origami kodok. Okey, baiklah. Kemudian dari setiap persimpangan terdapat bermacam-macam papan tanda, dan di setiap papan tanda pengguna-pengguna lebuhraya perlu selesaikan misi yang terdapat pada papan tanda. Contohnya pada langkah pertama atau stesen pertama, mereka perlu pilih makanan apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Contoh seperti anjing tidak boleh dimakan, mereka perlu kelaskan di bahagian ini. Murid dikehendaki untuk bercerita menggunakan gambar-gambar yang disediakan. Manakala bagi elemen pergerakan kreatif, murid perlu menggerakkan burung ababil ini, tanda burung sedang menyerang tentera bergajah. Baiklah, habis daripada aktiviti pertama, murid akan meneruskan aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti kedua ini murid dikehendaki untuk melengkapkan
melengkapkan aktiviti siapa saya, di mana murid perlu meneka dan memadankan dengan gambar yang sesuai. Gambar disediakan dalam sampul di tepi. Ini merupakan kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang terdapat pada kit pembelajaran kami. Di mana C1 iaitu karakter, kami tekun dan sentiasa teliti terhadap kemenjadian kit pembelajaran kami, di mana kami berusaha untuk mengumpulkan bahan dan juga maklumat tambahan berkaitan dengan kit. C2 iaitu citizenship, di mana kami menggunakan kefahaman akidah dalam konteks yang berbeza, di mana kami tidak meletakkan lambang agama lain pada kit pembelajaran kami. C3 iaitu collaboration, di mana kami dan setiap ahli kumpulan kami akan berbincang untuk membuat satu keputusan yang tepat yang akan memberi manfaat kepada ahli kumpulan kami. C4 communication, kami akan merujuk kepada para pensyarah sebelum, semasa dan selepas untuk menghasilkan kit pembelajaran yang bermakna. Kami juga berhubung dengan para pelajar lain untuk berkongsi pendapat dan juga idea. C5, kami mempelbagaikan cara penyampaian elemen seni seperti elemen seni pergerakan, di mana kalau kita boleh lihat dalam kit pembelajaran komik geograsi, pergerakan lakonan berdasarkan komik diketengahkan. Manakala diorama Pick and Puller mengetengahkan pergerakan menggerakkan patung diorama. Dan akhir sekali Lebuh Raya Makanan pula mengetengahkan simulasi adab makan. Akhir sekali C6, kami mewujudkan teori elemen seni dan juga akidah dalam kit pembelajaran kami, di mana kami memilih teori konstruktivism. Kami juga memilih seni muzik, visual dan juga seni pergerakan kreatif. Dan akhir sekali akidah pula, kami mengelakkan berlakunya penyelewengan akidah semasa menggunakan kit pembelajaran ini. Berdasarkan rujukan yang telah dilampirkan, perhubungan yang wujud semasa kami hasilkan kit pembelajaran ini ialah: pertama, telah wujud interaksi di antara pelajar sama kelas dan tidak sama kelas. Kedua, telah wujud interaksi di antara pengajar ataupun pensyarah yang mengajar dengan pensyarah yang tidak mengajar. Ketiga, telah wujud satu interaksi atau satu hubungan bersama pakar setiap kursus. Kedua pula ialah aspirasi, di mana telah wujud satu sikap tanggungjawab dalam diri kami serta keyakinan yang tinggi untuk berani menyuarakan pendapat masing-masing. Contohnya seperti perjumpaan bersama pensyarah telah membuahkan satu idea yang bernas dan dapat memberikan impak yang positif terhadap penghasilan kit pembelajaran kami. Ketiga ialah belajar cara belajar, di mana pembelajaran ini telah semestinya berpusat kepada pelajar, di mana kami sendiri yang menggerakkan penghasilan kit ini. Kedua, perbincangan dalam kumpulan. Ketiga, mendapat maklum balas terhadap setiap permasalahan yang timbul daripada rakan maupun pensyarah. Keempat ialah belajar melalui proses berfikir. Akhir sekali, model KPPB, model reka bentuk pembelajaran MRP mengetengahkan 4 model, iaitu pertama ialah rakan pembelajaran, di mana melalui penghasilan kit pembelajaran ini kami telah bekerjasama bersama dengan rakan untuk mengumpul bahan dan juga mengakhirkan tugasan secara adil untuk menghasilkan kit pembelajaran yang bermakna. Kedua, kami juga mengamalkan amalan pedagogi, iaitu pertama, kami menggunakan kaedah scaffolding melalui bimbingan daripada para pensyarah dan juga rakan. Kedua, kami juga menggunakan kaedah maklum balas, dan akhir sekali kami juga menggunakan kaedah refleksi. Kami juga memanfaatkan penggunaan kemudahan digital, iaitu di mana kami menggunakan medium seperti laptop dan juga telefon pintar untuk mencari bahan dan juga maklumat melalui YouTube dan juga Google. Akhir sekali, kami mempunyai persekitaran pembelajaran yang sangat kondusif, di mana kami mempunyai para pensyarah yang sangat memberi panduan yang jelas kepada kami untuk menghasilkan kit pembelajaran ini. Kami juga mempunyai jaringan jalur lebar yang mudah untuk diakses oleh semua pelajar. Kami juga mempunyai rakan yang memberikan komitmen yang sangat tinggi terhadap tugasan ini.